Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua follower Azri. Salam Ramadan guys, selamat berpuasa. Dan saya tahu hari ni ramai menunggu berkenaan dengan isu yang mana kita bahaskan petang tadi dalam live Facebook Tok Singa, yang mana ceritanya Tok Singa hari ni dia telah menelpon seorang wanita. Untuk pengetahuan semua, saya ni memang tak berkenan dengan Long Tiger ni lama dah. Sebab saya melihat dia terlalu kerek, terlalu action, terlalu belagak, terlalu angkuh dan sombong. Ada yang orang cakap dia ni membantu orang ni, dia membantu orang ni. Saya tak peduli pasal bantuan ni. Macam Long Tiger cakap 10 kebaikan buat, kalau satu orang tak suka, orang tak suka. Saya dah selalu cakap, kalau kita buat baik, orang suka kita, orang suka lah. Kalau orang tak suka, tak suka lah. Jadi saya tak berkenan dengan Long Tiger ni sebab apa yang telah dia tunjukkan. Dan dengan nama dia juga, Long Tiger, saya pun tertanya-tanya, dia abang Long ke? Dia ayah anda ke? Sebab saya bukan something, saya bukan gangster, saya tak pernah sertai mana-mana pertubuhan pun. Tetapi saya ramai sahabat-sahabat saya yang terlibat dalam pertubuhan ni, yang boleh saya kata gerakan bawah tanah. Dan tidak ada di kalangan mereka ni yang menunjukkan sikap macam Long Tiger ni. Ramai, lebih hebat lagi, macam-macam benda yang buat, tapi tak menunjukkanlah sikap angkuh ni. Dan apabila benda ni berlaku, saya tertanya-tanya, kan, siapa yang bagi dia gelaran ayahanda ataupun abang Long ni, kan? Sebab ini menjejaskan pertubuhan yang mana kalau kita cakap paling dekat, pertubuhan Pekidah. Tiga lain yang orang cakap, kan? Sebab Pekidah tak macam ni. Ada tapi tak segelintir, tapi tak macam ni. Tapi apa yang telah ditunjukkan oleh Long Tiger telah mencemarkan nama Pekidah, nama mereka-mereka yang terlibat dalam gerakan cakap geng bawah tanah ni. Jadi sikap Long Tiger ni memang saya tak berkenan. Bila dia bergaduh dengan Jebat pun, saya bukan backup Jebat. Tetapi Jebat ni gila, kita tahu Jebat ni ada mental, masalah mental. Jadi bila Long Tiger buat macam itu, saya cakap ini dah tak betul. Saya tak tahu siapa dia. Siapa dia, kan? Kita tak tahu siapa dia. Tapi inilah cerita dia, yang mana cerita dia berkenaan dengan orang Melayu lah. Long Tiger, dia bukan Melayu. Dia sendiri mengaku semalam, saya tengok video dia, dia bukan Melayu. Cuma dia malu untuk mengaku bahawa dia ni adalah keturunan daripada Rohingya. Saya pun tak salahkan mak bapak dia bila mak bapak dia Rohingya. Saya tak kisah pun kalau mak bapak engkau Rohingya, engkau dah lahir kat sini, tak apalah. Tapi bila engkau tunjukkan satu sikap yang mana engkau seolah-olah engkau lebih hebat daripada orang Melayu, itu kau silap. Sebab engkau bukan pejuang Melayu. Kau bukan pejuang Melayu. Jadi saya minta dengan semua, sepanjang PKP ni kita banyak telah melihat perkara-perkara yang kita rasa geram dan kita rasa marah. Terutama mereka yang melibatkan dengan warga asing. Kita marah dengan Rohingya, kita marah dengan Myanmar, kita marah dengan Bangladesh, kita marah dengan Indonesia, kita marah dengan semua warga asing. Dan hari ni kalau orang cakap, semua orang marah dengan Rohingya. Jadi sebab itulah timbul isunya tentang Long Tiger ni. Sebab orang bertanya status dia. Sebab memang itulah kebenaran yang disembunyikan oleh Long Tiger, bahawa memang keturunannya adalah daripada Rohingya. Saya minta maaf, saya bukan nak pelekehkan Long Tiger, tidak. Tetapi saya nak ingatkan Long Tiger dan mana-mana yang menyokong Long Tiger, ini bukan kita bercakap soal agama. Saya tak bercakap soal agama ni. Ini saya cakap soal bangsa. Soal yang mana Long Tiger tak boleh menggunakan nama Melayu pun. Tak payah beria-ria nak buat arrest sana sini, nak tunjukkan bahawa dia ni boleh menjadi juara kepada orang Melayu. Hebat, lebih hebat daripada orang Melayu. Sebab ramai orang Melayu-Melayu yang hebat. Cuma orang Melayu tak tunjuk. Ni salah satu ni, Panglima Saleh, antara orang Melayu yang hebat yang pernah ada dekat tanah air ni. Jadi dengan apa yang Long Tiger buat hari ni, menunjukkan bahawa Long Tiger ni penipu. Long Tiger ni autah. Tambah parah lagi, Long Tiger ni, saya tengoklah semalam dia kata dia ada satu kes 5 tahun lepas. Kes rogol 5 tahun lepas. Ini bukan nak mengaitkan Long Tiger, tetapi cerita dia, tadi pun Tok Singa baru call saya sebelum saya buat live. Memang ada satu kes rogol yang mana seorang isteri ni telah membuat laporan polis, dirogol oleh majikannya yang dikenali sebagai Long Tiger. Laporan polis ini dibuat pada bulan September
2019. Dan ini tidak dijelaskan oleh Long Tiger malam tadi. Malam tadi Long Tiger tak cakap. Dia cerita ada kes 5 tahun lepas. Sedangkan ada kes baru pada bulan 9 2019. Sekali lagi Long Tiger nak menipu orang Melayu khususnya. Nak menipu orang yang sokong dia. Jadi ini perkara yang tak betul. Dan tadi Tok Singa telefon saya maklum, minta untuk jaga keselamatan wanita yang isteri orang ni. Sebab laki dia tak ada kat rumah. Sebab kita pun tak nak ada apa-apa perkara yang berlaku. Kerana apa yang Tok Singa maklum kat saya, ianya mungkin ada perkara-perkara yang cuba dibuat. Seperti mana pengakuan wanita itu yang sebelum ini telah diugut oleh Long Tiger. Jadi saya harap kalau ada pihak polis yang tengok live saya ni, saya minta berikan kawalan keselamatan kepada wanita yang merupakan seorang isteri orang ini yang menjadi mangsa rogol kepada Long Tiger. Saya minta sangat-sangat pihak polis untuk jaga keselamatan. Sebab kita tahu orang terdesak. Long Tiger terdesak. Long Tiger terdesak kerana dia diserang isu tentang asal-usul dia dan diserang dengan kes yang mana telah melibatkan satu kes rogol ni. Jadi bila dalam keadaan orang yang terdesak, dia boleh buat apa saja. Dia boleh buat apa saja. Dan saya nak ingatkan kepada mereka-mereka yang mungkin menyokong Long Tiger ni. Saya nak ingatkan, ini bukan soal sokong tak sokong. Ini soal tentang kejujuran. Jadi Long Tiger hari ni dah tak berlaku jujur. Dia menipu follower-follower dia. Dia tidak bercakap jujur. Dan dia menggunakan nama Melayu untuk berjuang bagi orang Melayu. Saya nak ingatkan orang Melayu ni. Tajuk malam ni pun Bangkit Melayu. Takkan kita nak orang yang bukan orang Melayu ni berada di barisan hadapan. Sedangkan kita ni, orang Melayu ni, tempat lahir kita ni, nenek moyang kita ni, perjuangan nenek moyang kita ni, daripada sebelum kita dijajah, sehingga kita dijajah, melawan penjajah, sampai kita lawan komunis ni, ni dengan komunis ni, lawan dengan komunis, capai kemerdekaan, keringat nenek moyang kita orang Melayu ni, mempertahankan tanah Melayu ni. Mereka orang Melayu ni berada di barisan hadapan untuk memastikan tanah Melayu ni tak hilang daripada genggaman. Jadi hari ni takkan kita nak mereka-mereka yang bukan orang Melayu ni yang berada di hadapan kita. Anak-anak Melayu yang ada ni, takkan kita nak biarkan orang lain, takkan kita nak biarkan bangsa asing yang duduk di hadapan bercakap soal Melayu. Please, anak-anak Melayu. Saya minta, anak-anak Melayu, ini adalah masa kita. Masa kita untuk kita bangkit, bercakap tentang hak kita. Kewajipan kita untuk mempertahankan apa yang ada dalam tanah Melayu ni. Apa yang ada dalam perlembagaan. Dan apa yang ada dalam kontrak sosial. Hari ni orang Melayu kena survive. Hari ni orang Melayu betul-betul survive. Ramai orang Melayu, macam saya tulis pagi tadi, ramai orang Melayu mula berniaga, buat berniaga online dan sebagainya. Ini bagus. Bagus sebab kita dah rasa dah, kalau kita susah, inilah tanah air kita, tak ada tempat lain kita nak pergi. Kita lah kena berjuang bermati-matian untuk hidup kita, survival hidup kita, anak isteri dan juga perjuangan, warisi perjuangan nenek moyang kita. Jadi orang Melayu hari ni, please, saya minta sangat dengan orang Melayu, anak-anak Melayu, wake up, bangkit. Jangan sampai kita alpa, jangan sampai kita lupa perjuangan bermandi darah nenek moyang kita. Jangan kita biarkan bangsa-bangsa asing ini yang menerajui negara ni. Sebagaimana Long Tiger. Kita tak nak dia. Saya tak nak Long Tiger. Kalau boleh saya minta Long Tiger stop. Tak payah bersembang lagi. Stop. Enough is enough. Jangan bercakap soal Melayu. Jangan kau sibuk nak pergi kutip orang Melayu. Jangan kau sibuk nak maki hamun orang Melayu, Long Tiger. Dan kepada mana-mana yang lain, cukup. Orang Melayu ada maruah. Orang Melayu ada jati diri. Inilah masanya untuk kita bangkit. Guys, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
kita ni lah orang Melayu yang ada ni, daripada utara sampai ke selatan, termasuk Sabah dan Sarawak, Bumi Putera yang ada di Sabah Sarawak. Inilah kesempatan yang kita ada. Jadikan kesempatan yang ada ini untuk kita bersatu dan jangan berpecah belah. Rebut peluang yang ada. Jangan bagi orang luar yang merebut peluang yang ada. Begitu juga dengan kebanjiran warga asing. Saya tak nafikan, pada waktu BN dulu pun memang masalah juga. Tapi enough is enough. Kita tak nak lepas ni warga asing terus menguasai negara. Sebagai contoh, Pasar Borong Selayang. Kita tak nak warga asing yang menjadi toke di Pasar Borong Selayang. Orang Melayu kena bangkit. Orang Melayu kena wake up. Orang Melayu kena pastikan kita terlibat sama dalam perniagaan. Apa saja pun, kita jangan benarkan warga asing untuk menguasai negara ni. Cukup. Enough is enough. Orang Melayu kena bangkit. Orang Melayu kena masuk dalam bidang perniagaan. Orang Melayu kena pastikan tidak ada lagi warga-warga asing yang menguasai perniagaan dalam negara ni. Cukup. Kita bukan resis, kita bukan anti agama dan sebagainya, tidak. Tetapi kita bercakap tentang diri kita ni. Jati diri kita orang Melayu, yang mana ini adalah tanah tumpahnya darah kita. Ini tak sama macam kau Long Long Tiger lain. Long Tiger, mak bapak dia Rohingya, datang sini. Long memang diberanakkan di sini. Tetapi bila diberanakkan di Malaysia ni, itu bukan istilah Melayu Long. Saya nak ingat pada Long. Ramai juga mereka-mereka yang berada datang daripada luar negara yang beranak di Malaysia, di Sabah, ramai. Tapi mereka pun tak buat macam kau Long. Jangan tunjuk samsen, jangan tunjuk gangster. Aku tak nak tengok lagi lah Long bercakap soal Melayu, bercakap soal nak pergi pukul orang, bercakap soal nak pergi hentam orang. Cukup. Enough is enough Long. Long Tiger. Saya minta kepada orang Melayu yang lain, wake up. Ni kesempatan yang ada ni. Kita dah dipertontonkan banyak perkara-perkara yang kita geram, kita meluat, kita menyampah. Dan jangan hanya setakat ini saja. Kita kena buktikan. Kita boleh marah, kita boleh benci, kita boleh geram. Tetapi jangan kita duduk berdiam diri. Kita dah marah, kita kena bangkit, kita kena buktikan orang Melayu yang menguasai negara ni. Orang Melayu mesti menguasai apa sahaja yang ada dalam negara ini. Jangan kita berpecah belah. Jadi ni mesej saya kepada semua. Saya tak ada nak marah-marah, maki-maki Amun, tak nak. Cuma saya nak bagi tolong Tiger. Engkau cakap macam mana pun, realitinya engkau bukan orang Melayu. Jangan belit, jangan auta. Jawab secara kejujuran. Kalau kau nak buat live Long Tiger, kau cerita yang sebenar. Jangan menipu Long. Cerita yang sebenar. Jangan. Berkenaan dengan kes Rogol tu, tak apa. Biar mahkamah yang putuskan. Biar pihak polis siasat. Tapi realitinya Long, engkau dah haprak. Aku tak suka dah engkau bercakap soal Melayu. Aku tak nak tengok dah. Engkau ke siapa-siapa yang pergi hambat budak Melayu tu. Aku tahu walaupun jebat tu perangai dia gila, dia mental. Tapi aku tak nak tengok engkau pergi hambat-hambat orang. Kau tak payah tunjuk muka engkau lagi Long. Aku tak nak tengok muka engkau. Semalam aku tengok video engkau cakap apa Long. Engkau nak pergi jumpa dengan Presiden Rohingya tu, yang kecoh tu. Eloklah tu Long. Aku rasa daripada dia bercakap, baik engkau je jadi juru cakap. Kau tenangkan orang-orang Rohingya ni. Sabarkan orang-orang Rohingya ni. Dan kepada semua, saya nak ulang lagi sekali. Berhati-hati. Sebab Rohingya tak minta hak sama rata. Saya bukan pertahankan Rohingya ni. Saya bukan pertahankan Long Tiger. Bukan. Saya nak bercakap perkara yang benar. Rohingya tak minta hak sama rata. Tak ada. Kenyataan tersebut tak ada. Dia tak minta hak sama rata. Tapi benda tu telah diedit, diviralkan. Dan hari ni Rohingya menjadi mangsa kecaman ramai rakyat Malaysia. Macam saya cakap, kita boleh marah, kita boleh geram, kita boleh benci. Tetapi kita kena ada peri kemanusiaan. Dan dalam keadaan hari ini, saya nak jelaskan lagi sekali, ada 30,000 ni. Kita memang tidak ada perjanjian dengan UNCR. Tidak ada. Malaysia tidak ada perjanjian. Walaupun Pakatan Harapan mendesak kerajaan sebelum masa BN dulu, masa mereka pemerintah dulu, sampai hari ini mendesak untuk kita ratifikasikan UNCR, Malaysia tak pernah buat.
Dan sebab itulah kita tak boleh ambil pun Rohingya ni. Mereka dah lagi masuk jejak kaki, mereka berstatus pelarian. Kita tidak ada undang-undang khusus, undang-undang khas untuk pelarian. Dan sebab itulah bila mereka jejakkan kaki, kita memang tak boleh hantar balik. Melainkan kita hantar mereka ini kepada negara yang ketiga. Seperti mana hari ni saya rasa Long Tiger pun tahu. Long Tiger boleh cerita benda ni. Ramai mereka-mereka Rohingya ini yang dihantar ke Amerika. Maksudnya dia dapat kelepasan, dapat kelulusan untuk berhijrah ke negara ketiga, iaitu Amerika. Jadi ada berapa ratus ribu lagi, lebih kurang 200 ribu lagi, yang mana tak tahulah berapa banyak lagi kita nak tolak pergi ke Amerika ni. Amerika, UK, Australia. Tapi memang kita tidak ada perjanjian. Dan sebab itu macam saya ulang tempoh hari, saya harap Majlis Keselamatan Negara dapat membincangkan perkara ni dan membuat satu undang-undang khusus buat pelarian. Dan saya harap kepada semua penguatkuasa, tempoh PKP ni adalah kesempatan yang terbaik untuk kita sapu habis mereka-mereka warga asing ni. Sapu habis. Perniagaan-perniagaan yang mana mereka menguasai, sapu habis. Kita tak boleh benarkan lagi selepas ini mereka menguasai apa saja yang ada dalam negara ni. Tak boleh. Yang mana boleh bekerja, bekerjalah dengan syarat yang ditetapkan. Tapi untuk menguasai negara, macam mana mereka menguasai pasar burung selayang, enough is enough. Dan saya harap semua puak kuasa yang ada hari ni, pastikan selepas PKP ni warga asing dicuci sehabis mungkin. Kebanjiran warga asing ada 6 juta lebih ni, kita nak cuci. Enough is enough. Rakyat dah meluat, rakyat dah menyampah, rakyat dah berbulu dah. Orang Melayu dah marah dah. Cukup. Kita dah lama sangat kita bagi kebebasan yang pada saya terlalu teruk, yang mana merugikan sendiri rakyat Malaysia, khususnya merugikan orang Melayu tu. Tetapi jangan ingat, orang Melayu pula jangan oleh kerana tanah air ni tanah air Melayu, negara ni negara Melayu, maka kita boleh duduk bersenang lenang. Tak apa, ini tanah air Melayu, kita punya. Bukan itu cara dia. Bila kita bercakap tanah Melayu, bila kita bercakap pasal bangkit ni, semua anak Melayu kena bangkit. Buktikan diri. Berjuang bersama-sama. Pastikan kita menguasai apa yang ada. So guys, tu live malam ni khas untuk anak-anak Melayu dan juga khas untuk Long Tiger. Stop cerita pasal Melayu. Kepada yang lain, cerita pasal Long Tiger ni Islam. Ya, saya Islam, Long Tiger Islam, Abid Liu Islam, semua Islam. Tetapi ingatlah, Rasulullah sendiri pun dia sayang pada bangsa Arab. Saya bukan nak jual agama. Rasulullah pun sayang pada bangsa Arab. Jadi kita orang Melayu ni sayang pada bangsa kita. Kalau bukan orang Melayu, siapa lagi yang nak tolong Melayu? Jadi please guys, ni masa dia, ni PKP ni banyak buka mata kita. Wake up, bangkit, buktikan kita adalah tuan tanah kepada tanah Melayu ni. Okey guys, tu live saya malam ni. Simple, haus. Saya tak tahu, ada orang cakap boleh VC sekarang. Tak boleh VC lagi. Okey, saya ni kawan-kawan je komen ni, mana ni? Cuci habis. Betul, kita kena cuci habis. Orang Johor kat Bukit Gambir tu cukup-cukup lah agungkan Long Tiger. Betul, cukup-cukup. Cukup-cukup. Kita ada ramai pejuang-pejuang Melayu ni. Kita ada ramai orang Melayu ni, cuma tak tunjuk muka je. Kalau cakap pasal gerakan underground bawah tanah ni, ramai yang hebat-hebat saya kenal. Ramai hebat-hebat. Tapi tak adalah berior sangat kan, macam Long Tiger tu. Ya, macam Long Tiger cakap semalam, dia lahir kat sini. Dia lahir kat sini tapi dia tak ada hak untuk bercakap soal Melayu. Dia tak ada hak untuk bercakap soal Melayu. Engkau lahir sini tapi engkau tak ada hak untuk bercakap soal Melayu, Long. Kau tak ada hak. Dan kau tak boleh minta hak keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putera ni pada engkau. Tak boleh. Tak boleh, Long. Tak boleh. So please, jangan main isu ni, Long. Cukup. Cukup.
Kan? Aku tak kira lah kau siapa, kau ada budak-budak ke, aku tak peduli. Aku bukan something. Aku tak join mana-mana pertubuhan, tapi ramai sahabat-sahabat aku dalam pertubuhan ni. Dan mereka ni tak ada macam kau apa perangai. Tak ada macam kau jual itu, jual ini. Poral lah, cukup lah. Jackie Sen, Long Rohia. Yes, betul Ashraf Subri. Kita simpati dengan kekejaman ke atas Rohia, betul. Kita banyak bantu pada Rohia ni. Kita banyak bantu. Tanya Long Tiger tu. Dia antara orang yang mana orang Melayu bantu. Long Tiger antara orang Melayu bantu. Jadi kita dah bantu Rohia ni. Tapi sampai satu masa bila melibatkan keselamatan, bila melibatkan soal kesihatan, kita kena bertindak tegas. Tetapi kita bukan menindas Rohia. Kita kena bertindak tegas agar satu peruntukan undang-undang dapat dibuat untuk diambil tindakan ke atas mana Rohia yang ada ni. Kita bukan nak tindas kepada Rohia tengok live saya ni. Long Tiger Rohia yang tengok saya ni. Kita bukan nak tindas Rohia. Kita minta untuk undang-undang yang mana dibuat untuk diambil tindakan ke atas semua pelarian. Sebab kita tak boleh biarkan pelarian ini terus bertambah. Sekarang ni dengar kata dah hampir 200,000. Takkan kita nak biar sampai 1 juta. Kita tak nak mengulangi kesilapan nenek moyang kita. Saya bercakap ni bukan saya cakap pasal resis, tetapi saya bercakap fakta dan kebenaran. Nenek moyang, bukan moyang, nenek kami lah. Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman membuat satu persetujuan dengan British untuk memberi kewarganegaraan jus soli kepada pendatang yang dibawa masuk oleh British. Ya, benda tu dah berlaku dah. Kita dah ada kontrak sosial yang mana dipersetujui oleh orang Melayu, Cina, India. Dah ada dalam perlembagaan. Agama Islam, agama rasmi, bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, raja-raja Melayu, hak kesuara orang Melayu dan juga Bumi-Putera. Dah ada dah. Tak apa. Biarkan. Kita tak boleh repeat balik. Kita tak boleh back to future balik. Tak boleh dah. Benda tu dah berlalu dah. Tapi kita tak nak untuk masa yang akan datang ni, dengan bertambah ramai warga asing, bertambah ramai yang Rohia ni, akhirnya mereka ini pula yang akan menguasai negara ni. Kita tak nak. Cukup. Kita tak nak dah perkara ni berlaku. Cukup. Kita dengan apa yang ada ni pun, kita dah melihat banyak keburukan-keburukan yang mana menjejaskan, merisikokan orang Melayu dan juga Bumi-Putera tu. Jadi kita tak nak selepas ini terjejas lagi. Malah kalau tengok macam tadi yang saya ada share pasal korek-korek. Siapa boleh tengok balik sehingga Disember 2019, okey, laporan audit yang dikeluarkan mengatakan bahawa 76,258 pelancong China yang tidak keluar daripada negara kita. Ini tidak termasuk dengan 39,806 pelancong India yang masuk tak keluar. Jadi jumlah totalnya ada lebih kurang 111,000 ni. 111,000 warga negara China dan warga negara India yang berada dalam negara ni yang kita tak tahu dekat mana. Of course lah. Kalau nak cakap pasal visa, dah tamat dah visa dia. Betul tak? Nak cakap pasal visa dah tamat dah. So ada 111,000 warga China dan India yang tak keluar daripada negara kita. Ini tak termasuk dengan Rohingya tadi tu, yang hampir lebih kurang 200,000. Ini tak termasuk lagi dengan mana-mana negara yang ada ni, yang berada dalam negara ni yang tak keluar-keluar. Dan yang paling membimbangkan kita ini, mereka yang telah membeli kad pengenalan, membeli MyKad, seperti mana yang didedahkan tahun lepas. Yalah, orang ada duit. Ditambah pula ada bangsat-bangsat, pengkhianat kepada negara. Mereka yang ada, orang cakap warga negara ni, yang menjual MyKad, yang menjual pasport, yang menjual lesen memandu ni. Jadi ni memang merisikokan kita. Ini tentang kedaulatan kita. Ini mengancam kita, mengancam anak cucu cicit kita. Jadi saya harap semua rakyat Malaysia dapat faham mesej yang saya sampaikan malam ni. Enough is enough. Kita nak cuci habis.
kat Penang melambak. Betul, saya tak nafikan. Memang membimbangkan, memang mengerikan. 76,258 pelancong Cina yang tak keluar. 39,806 pelancong India yang tak keluar. Jadi guys, ini satu angka yang sangat-sangat membimbangkan. Ini bukan perkara main-main, ini perkara yang serius. Jadi kalau kita kerajaan, penguat kuasa tak tegas dalam soal ini, please. Kalau dulu-dulu mungkin penguat kuasa boleh lebih kurang. Saya rasa kali ini penguat kuasa kena faham. Rintihan rakyat, suara rakyat nak pastikan tidak ada lagi kemasukan pendatang asing ni. Tidak ada lagi kemasukan pendatang asing ni ke negara kita. Mana yang ada ni, yang tak perlu ni bawa keluar. Yang mana ada permit kerja, yang bekerja boleh bekerja. Tapi mana yang meniaga apa semua ni, yang duduk apa semua ni, halau keluar. Enough is enough. Cukup. Kita tak nak dah ni. Buat IC baru, bubar mana yang bangsat. Saya ada tengok video tentang IC baru ni. Saya sebenarnya, saya tak cakap saya setuju. Saya tak cakap saya tak setuju berkenaan dengan nak buat IC baru ni. Cuma, saya bimbang. Sebab apa yang saya difahamkan, mereka warga asing, yang mana yang beli IC ni, mereka bukan saja ada IC. Malah mereka juga mempunyai surat beranak. Mereka juga mempunyai surat beranak. Sudah pasti. Nak buat IC kena ada surat beranak. Jadi bila kita cakap tukar IC baru, tak mustahil. Mereka yang masih lagi pending nak buat IC ni, seperti mana yang didedahkan sebelum ini, mungkin akan mengambil kesempatan, peluang yang ada untuk bawa surat beranak tu untuk mohon IC. Sebab seperti mana yang kita dimaklumkan, sebelum ini ada warga negara Malaysia berbangsa Cina yang berkahwin dengan warga negara Cina yang jumlahnya lebih kurang 11,000 orang. 11,000 yang sedang memohon kewarganegaraan Malaysia. Jadi bila sekarang ni dah sekat, sekat 11,000 tu disekat. So kita kata kalau buat IC baru 11,000 ni dan berapa ribu lagi akan datang ke JPN bawa surat beranak, mereka akan dapat kad pengenalan. Jadi perkara ni perlu kita perhalusi, kita perlu semak betul-betul. Adakah keperluan untuk kita buat MyCard baru ataupun kaedah lain? Cuma apa yang saya nampak, kaedah yang perlu kita buat hari ni adalah penguat kuasa. Kerajaan kena forcekan betul-betul semua enforcement yang ada ini untuk buru mereka-mereka yang telah pun membeli dan memperolehi kewarganegaraan Malaysia. Forcekan betul-betul. Tangkap semua mereka pegawai-pegawai yang terlibat dalam sindiket penjualan kewarganegaraan ni. Inilah perkara yang saya nampak yang perlu kita buat untuk masa hari ni. Kalau tukar MyCard tu, saya tak tahu. Kita kena kaji dengan lebih terperinci. Kaji dengan detail. Adakah benda ni akan merugikan kita ataupun akan menyelamatkan kita. Jadi ini perkara yang perlu ada pertimbangan. Kita harap pihak kerajaan, pihak enforcement, pihak Majlis Keselamatan Negara, pihak polis, immigration, JPN dan sebagainya dapat buat something untuk perkara ni. Ya, ada orang Malaysia yang jadi terlibat sebab duit kan. Duit. Sebab tu macam yang laporan pegawai JPN tu kan. Jual MyCard sampai 400,000. Soal duit guys. Sebab tu hari ni orang Melayu ni, apa saja yang melibatkan dengan kedaulatan negara, maruah orang Melayu, kita kena pertahankan. Kita kena bangkit. Kita kena berjuang. Kita kena berada di barisan hadapan sekali. Kita ni, anak Melayu yang ada ni, di barisan hadapan sekali. Bangkit. Tak baca komen. Tak boleh VC lagi lah. Sayang tak boleh VC lah Tak boleh VC.
Fahana Samsudin, senang je sir, kita buat ujian bahasa Melayu, kefahaman dan penulisan, mana tahu boleh detect. Saya rasa kalau kita buat ujian kefahaman bahasa Melayu, ada mereka ni yang warga negara Malaysia ni pun tak boleh cakap Melayu lagi. Malah kalau korang tengok dalam parlimen, ahli parlimen DAP pun tak boleh cakap Melayu. Kalau korang perasan, kau boleh Google je, kau boleh buka YouTube, tengok ahli parlimen DAP pun tak boleh cakap Melayu. Tak boleh. Yang jadi warga negara ni pun, yang beranak kat sini, yang dah ada IC ni pun, tak boleh cakap bahasa Melayu dengan baik. Tak boleh. Betul tu Zahari, 100,000 lebih kalau 1 tahun. Saya ada angka sekejap. Saya tunjuk angka sekejap. Ni angka tentang warga asing yang berada di Malaysia. Saya kongsikan dengan semua. Okey. UNCR, UNCR population over dekat Malaysia ni, Okey, saya cakap, berapa tahu jumlah ni semua sekali? Okay. Ini yang UNCR, Ini yang UNCR. 178,991. Ini jumlah mereka yang mempunyai kad pelarian UNCR. Ini bukan yang semua, bermakna yang dah memperolehi kad dengan UNCR. 86%, 154,088 datangnya daripada Myanmar. Okey. Daripada itu 56%, 101,000 adalah Rohingya. Okey. 30% lagi, 53,000 adalah daripada Myanmar. Myanmar ni yang bukan Muslim ni lah. Okey. 6,664 daripada Pakistan, 3,687 daripada Yemen, 3,900 daripada Syria, pelarian Syria, 3,296 daripada Somalia, 7,966 daripada seluruh negara. Ini population yang mana dah memperolehi kad UNCR. Okey. Taburan dia, taburan dia pula. Taburan dia pula. Ni taburan dia. Kita bercakap ada data, guys. Taburan dia, Pulau Pinang 11%, Perak 2%, Kedah 8%, Kelantan 3%, Terengganu 4%, Pahang 4%, Johor 9%, Melaka 1%, Putrajaya, Negeri Sembilan 2%, Kuala Lumpur 15%, Selangor 41%. Selangor ni Lembah Kelang lah. Jadi ini angka yang membimbangkan kita, guys. Ini yang ada kad UNCR. Tapi yang tak ada, okey. Ini pula individu yang telah pun pergi ke negara dunia ketiga. Ni individu yang telah pergi ke negara dunia ketiga. Okey. Sejak tahun 2008. Sejak tahun 2008 sebanyak 109,245 pelarian yang telah keluar ke negara yang ketiga. Jadi 86% telah berpindah ke Amerika. 8% Australia, 2% New Zealand, 2% Canada, 1% Norway dan 1% Denmark. Jadi ini bermakna daripada 2008 sampai sekarang 109,000. Tetapi yang ada dekat negara kita sekarang ni 178,000. Itu tak termasuk yang kosong. Tak termasuk. Ini aja yang ada kad pelarian saja. Apa lagi saya nak tunjuk kat korang ni? Kita bagi tengok angka, Okey, breakdown dia. Dah cerita dah tu. Breakdown dia. Okey. Untuk bulan Februari ni baru 272 orang yang pindah ke negara yang ketiga. Jadi terlalu ramai, guys. Dan memang betul lah Malaysia ni syurga kepada warga asing. Kan? Kita tahu, kita pun baik. Orang Melayu ni baik-baik. Orang Melayu ni sangat baik, baik hati. Betul tak? Orang Melayu ni baik. Tapi enough is enough lah.
kita ada peri kemanusiaan, tetapi dalam masa yang sama kita nak pastikan keselamatan dan kesihatan negara kita ni terjamin untuk rakyat dan juga anak cucu cicit kita. Jadi kita harap pihak kerajaan dapat pastikan lah, kita cuci habis, sapu habis. Sapu habis. IC kena renew macam lesen setiap 3 tahun. Free, kena datang JP untuk cap jari. Restu boleh kesal IC beli. Tak juga bro, it's not easy juga. IC kalau kena renew 3 tahun sekali, kalau tanya pikiran saya, dalam masa 3 tahun tu akan ada kesempatan yang boleh diambil untuk buat IC baru. It's dangerous. Kalau tanya saya, it's dangerous. Bila kita buat cakap 3 tahun tukar IC, bila kita 3 tahun tukar IC, it's dangerous. Sebab ada si kitol, pengkhianat-pengkhianat yang akan ambil kesempatan. Dalam masa nak tukar 3 tahun tu, mereka selak pula. Mungkin 10,000, 100,000 warga kad pengenalan kepada warga asing ni. Jangan guys. Jangan, itu berbahaya. Tapi betul lah dah lama kita tak buat bancian kan. Dulu waktu kerajaan BN ada buat banci kan. Sekarang dah lama tak ada buat banci saya rasa. Ada buat banci tak tempat korang? Ingat tak dulu kalau kat rumah kita je ada tampal bancian. Aku rasa sekarang dah lama kot tak buat bancian. Ada tak? Ada perasan tak? Kau ada perasan? Jangan, sabar. Jangan kau nak terajang, jangan. Relax, sabar. Macam aku cakap, kita marah, kita geram. Tapi jangan lupa, kita ada peri kemanusiaan. Kan? Kita desak kerajaan, kita desak pihak penguasa untuk ambil tindakan. Jangan kita pula memandai-mandai. Edro Fahmi, long ngomong. Saya bukan abang long. Saya bukan balong, saya bukan ayah dia, tak ada, saya tak ada. Saya tak ada baju. Saya tak ada baju. Tapi sahabat-sahabat saya ramai sebab saya suka bersahabat. 2014 last. Tu dah lama tak buat bancian. Kan? Saya rasa kena buat bancian lah. Itulah dia. Tapi itulah PKP ni kan. Saya pun rasa kita perlu mandat baru lah. Rakyat perlu memberikan mandat baru kepada kerajaan. Sebab kita tak nak ada langau-langau macam tengok macam sekarang Anwar Ibrahim, Lingkit Siang, tak habis-habis. Nak suruh bawa parlimen. Jadi saya rasa kita perlu dapatkan mandat barulah. Kerajaan perlu dapat mandat baru daripada rakyat. Cuma sekarang ni PKP tak sesuai. Tapi saya rasa bila dah reda PKP, bila dah habis, bila dah ada vaksin untuk COVID ini, saya rasa wajar rakyat perlu diberikan mandat baru untuk memilih kerajaan. Setuju tak? Lepas selesai semua, ada vaksin apa semua, rakyat perlu mandat baru. Kalau tidak, selagi itulah duk menyalak tak habis-habis. Minta parlimen bersidang. Jadi biar rakyat bagi mandat baru kepada kerajaan yang lebih kuat, lebih kukuh daripada kerajaan yang ada lagi ni. Kita harap tu. Ni cadangan saya lah. Saya tak tahulah korang setuju tak setuju. Tapi saya rasa perlu. Rakyat perlu diberikan mandat baru untuk memilih kerajaan. Untuk memilih wakil rakyat. Memilih ahli parlimen. Memilih adun. Memilih untuk siapa menteri besar. Memilih siapa Perdana Menteri. Mandat baru. Rakyat perlu diberikan mandat baru. Sabar Ameza, sabar. Last dulu bancaan time aku school boy. Sekadar 3. Dah lama tak buat bancaan ni. Operasi besar-besar dari kerajaan. Betul tu. Abang Patrick. Dia panggil ni sahabat saya ni, kekanda saya ni. Patrick ni, kekanda saya ni. Antara orang yang banyak guide saya ni sepanjang jadi Esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia ni. So, cadangan dia ni memang wajar. Operasi besar-besaran. Bersihkan parti. Dah sampai masanya dah. Dah sampai masanya untuk kita bersihkan parti ni.
Terlalu banyak, terlalu teruk, sakit mata je lah. Kalau sabar, makin lama makin sakit mata lah. Biar cuci bersih. Kena hantar balik kampung. Mereka susah macam mana duduk di Malaysia, senang dia kena. Yelah bro, betul lah tu. Alamak, komen stuck lah. Komen stuck. Dia jam pula tiba-tiba komen saya ni. Yes, betul tu Muhammad Ashraf. Sejak PKP ni makin banyak rakyat buka mata. Bagus kan? Dan paling terkesan saya rasa orang Melayu. Sebab oleh kerana orang Melayu selama ni ialah biasa je. So bila PKP ni dengan tak ada duitnya, dengan survival nak hidup, jadi ramai orang Melayu sekarang ni berusaha untuk cari duit. Ini bukan merompak menyamun tau. Berusaha nak berniaga. Kalau dulu memang tak berniaga pun bulan puasa ni, kali ni bulan puasa cubalah jual dengan jiran-jiran, dengan kawan-kawan. Betul tak? Jual kuih lah, jual apa, laksa lah. Macam Don, member saya Don tu, bini buat jual laksa lah. Sebab apa? Ikhtiarnya orang Melayu ni nak cari duit dalam keadaan PKP ni. So ni bagus. Dalam kesusahan kita ada hikmah yang mana menunjukkan sikap orang Melayu yang sebenar, yang nak berniaga ni, yang nak cari duit, survival untuk hidup. Jadi ni bagus dan kita harap akan berterusan. Dan sebab tu mana-mana lagi yang belum start kan, buatlah mana yang mampu. Sebab saya tak tahu apa kepakaran korang. Masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada kepakaran kan. Ada orang memang pandai buat nasi kabu, memang sedap. Nasi kabu dia memang sedap kan. Dia buat jual nasi kabu. Teringat nasi kabu mak saya kan. Ada orang pandai buat kuih cik mek. Kuih cik mek tu siapa tak pernah makan. Ada orang Kelantan duduk dekat KL ni, dia pandai buat kuih cik mek. Sedap kuih cik mek. Orang lain mungkin tak pernah rasa kuih cik mek, dia jual kuih cik mek. Itu juga satu usaha kita. Ini PKP ni banyak hikmah untuk kita kan. Banyak hikmah. Ya, kita tidak mahu pemerintah yang rapuh. Betul, kita nak mandat baru bro. Mandat baru. Biar kerajaan yang kuat. Kan? Bila kerajaan kuat, senanglah kita nak hammer. Betul, senang nak hammer. Sebab hari ni berbeza dengan 10 tahun dulu. Tak sama dah. Kan? Kuasa rakyat tu, suara rakyat tu. Kan? Social media hari ni memang penting. Tak puas hati je, balun. Tak puas hati je, dedah kan. Jadi itulah sebab kena dapatkan mandat baru. Kerajaan yang kuat, yang utuh, jadi mudah untuk kita buat kerja-kerja ni semua ni. Banyak kerja boleh buat, mudah. Kan? Tak betul, hammer. Tak betul, mampulah kau. Kita tukar balik. Betul. Ahli parlimen ni tak betul, kita tukar. Senang aja, kita tukar. Tapi ingat, dah berlaku dah. Tukar kerajaan bukan macam tukar kain baju. Itulah yang berlaku 22 bulan suatu Pakatan Harapan mentadbir negara. Rasa kan. Alhamdulillah sekarang dah selamat ni. Ada orang cakap Melayu malas. Melayu tak malas lah. Ini PKP ni Melayu buktikan lah. Kau boleh tengok lah, bersimpang siur semua anak Melayu lah. Betul tak? Bersimpang siur semua anak Melayu lah cari makan. Kan? Ni bukti ni. Orang Melayu ni, termasuk Bumi-Putera Sabah dan Sarawak ni, berusaha ni. Sabar. Dah pukul dah hampir sejam dah. Saya live ni. Lagi 8 minit. Komen dia ni lah, dia start lah. Terima kasih. Terima kasih semua sudi tengok live saya. Terima kasih. Saya harap sampailah mesej saya kepada Long Tiger. Tak payah lagi menegakkan benang yang basah. Duduk diam-diam je lah. Duduk diam-diam. Tak payah bersimbang lagi lah. Cukup. Kan? Sebab kita tak nak nampak ada bukan Melayu yang bercakap soal orang Melayu. Biar orang Melayu yang bercakap soal Melayu. Kan? Tak payah jadi hero lah. Tak payah. Cukup. Aku pun bukan hero. Aku macam Tok Singa lah.
Kita bukan kerja glamour, ni kerja aku. Dan memang kerja aku ni kerja politik. Kan? Aku punya live ni memang bercerita pasal politik. Bagi kesedaran pada orang muda, bagi kesedaran pada orang Melayu untuk bersatu. Lepas tu orang kenal aku bercerita pasal penyatuan rumah. Betul tak? Korang kenal aku ni banyak cerita pasal penyatuan rumah. Ajak orang Melayu bersatu, ajak orang Melayu sedar, wake up. Ni tanah air kita. Jadi ni aku memang, inilah skop aku ni. Bukan something, tak ada. Aku Atra Melayu, kerja orang Melayu. Tapi aku bukan resis pun. Aku tak tindas mana-mana kaum pun, Cina, India, aku tak tindas. Cuma mengingatkan kepada kaum Cina dan kaum India, kita ada kontrak sosial. Kita pegang pada perlembagaan. Jadi bila kita dah ada tu, dah ada kesepakatan, ikut. Jangan lawan kesepakatan yang ada. Cuma masalah dia adalah DAP. Parti Resis Chauvinist. DAP ni yang menghasut orang-orang Cina, menghasut orang-orang India untuk meminta hak yang bukan milik mereka. Jadi itu sebabnya bila pilihan raya, kita tengok pilihan raya umum, orang Cina sokong DAP, ada segelintir orang India sokong DAP sebab termakan hasutan, percaya dengan propaganda DAP ni. Sebab itulah kempen DAP, kempen resis, kempen perkauman. Jadi saya rasa orang Melayu pun ramai dah sedar, orang Melayu pun banyak dah buka mata. 22 bulan ni dah cukup menyedarkan orang Melayu. Dan sampai hari ni Pakatan dah tumbang. Walaupun Perikatan Nasional ni kerajaan sementara, tetapi kita sokong kerajaan ini sampai kepada PRU ke-15. Kerana yang pasti Muafakat Nasional UMNO dengan PAS adalah pilihan yang terbaik untuk menerajui negara ni. Ni yang penting ni guys. Sebab saya nak ingatkan supaya jangan kita lupa. Perikatan Nasional ni untuk temporary je, sementara. Menyelamatkan keadaan, selesaikan apa isu-isu sekalipun. Tapi mandat baru, kita fokus pada Muafakat Nasional, UMNO dan PAS, untuk keseimbangan bersama-sama dengan MCA dan juga MIC, mewakili orang Cina dengan orang India. Jadi jangan lupa tu guys. Mawi, lama Mawi tak tengok Mawi. Betul, seronok tengok orang Melayu berniaga. Betul, seronok tengok. Belakang kota raya, diorang berniaga pakai nama Melayu. Itu semua kena sapu tu. Ini pun satu hal lagi ni. Melayu Alibaba. Melayu Alibaba. Melayu Alibaba ni pun kena sapu juga. Kena. Sebab nak ambil untung, dia sewakan kepada warga asing. Ini pun sapu juga. Majlis Pembandaran di BKL ke Selangor ke mana-mana negeri. Dapat saja warga asing yang menyewa premis tu, tarik lesen dia. Kena. Kali ni kita tak boleh ada kesian-kesian dah. Kita ada peri kemanusiaan. Tetapi dalam isu ni, kita tak boleh kesian dah. Alibaba, Melayu-Melayu Alibaba ni pun, kita kena ajar dia orang. Kepada Melayu-Melayu yang mana dah mengalibaba kan perniagaan korang kepada warga asing, stop lah. Sebab kita akan desak kerajaan untuk libas semua. Sapu bersih. Cuci. Betul tu. Cak Pali bagi cuci. Amin. Musriadi Ramli. Doa Malaysia bebas dari segala bencana. Ya, Ryan. Bagi Muafakat Nasional menerajui negara. Ya, kita kena bagi Muafakat Nasional untuk menerajui negara. Mandat baru. Mandat baru. Bilalah Melayu akan bersatu, tak sabar. ISET, himpunan bantah ISET, 18-12 tu adalah himpunan Melayu yang terbesar yang saya pernah hadir. Saya bangga jadi sebahagian daripada sejarah. Siapa yang ada hari tu, tahniah. Korang adalah sebahagian daripada sejarah. Tetapi saya nak mencipta sejarah yang besar, yang bermakna dalam hidup saya, iaitu PRU 15. Sebab PRU 15 ni adalah bapa kepada segala pilihan raya. PRU 13 ibu pilihan raya. PRU 14 ni tak ada apa-apa. Tetapi PRU 14 adalah bapa kepada pilihan raya. Sebab kita nak tengok kuasa politik orang Melayu dan Bumiputera ni menguasai negara ni. Bersama-sama dengan rakan-rakan Cina dan India yang tolak politik perkauman DAP ni. Kita nak tengok. So sejarah yang paling besar akan tercipta pada PRU ke-15. Wallahualam, saya tak tahu bila. Mungkin tahun depan, bulan 7. Mungkin 2023 sampai habis penggal, walau alam. Tapi apa yang pasti,
kita kena pastikan kita jangan berpecah. Kita tak boleh berpecah. Orang Melayu jangan berpecah belah. Orang Melayu daripada sekarang kena bangkit. Kuasai apa yang ada. Kena kuasai. Perniagaan, pendidikan, apa saja orang Melayu mesti menguasai. Orang Melayu mesti ke depan. Kita kena grab apa yang ada ni. Rugi. Tanah air Melayu ni rugi. Orang Melayu pula jadi merempat. Warga asing pula yang kontrol itu ini. Tak boleh. Tak boleh. Ya, Nizam ada. Himpunan Bantah Aset dia di Dataran Merdeka. Tahniah. Tahniah. Semua dah jadi sebahagian di masyarakat. Itulah perhimpunan terbesar orang Melayu. Last bila perhimpunan terbesar orang Melayu yang dalam sejarah. Perhimpunan waktu menentang Malaya Union. Waktu orang-orang Melayu berkumpul menentang Malaya Union. Itu perhimpunan besar. Itulah sebabnya tertubuhnya UMNO. Kerana penentangan orang Melayu ke atas Malaya Union lah, maka tertubuhlah UMNO. United Malay National Organisation, yang menghimpunkan persatuan-persatuan Melayu seluruh negara ni. Berkumpul, berhimpun dan tertubuhlah Parti UMNO. Parti Melayu, Parti Keramat Orang Melayu. Dan hari ini UMNO masih lagi ada. Sebab tu saya minta dengan semua, kalau ada yang tak suka dengan pemimpin UMNO, ya, pemimpin dia bukan Parti UMNO. Tapi ingat, Parti UMNO ni pemimpin bersilih ganti. Sama macam Parti PAS. Tengok Parti PAS, pemimpin bertukar-tukar. Betul tak? Bertukar-tukar pemimpin. UMNO pun pemimpin bertukar-tukar. Cuba kau tengok di AP. Lingkit Siang, Linggo Eng. Kau tengok PKR. Anwar Ibrahim, Wak Azizah, Anwar Ibrahim, Wak Azizah, Anwar Ibrahim. So guys, kau dah tengok contoh tu. Begitu juga dengan parti MCA Cina. Bertukar pemimpin dia. MRC bertukar pemimpin dia. Pemimpin datang bersilih ganti. Tapi wadah perjuangan parti tu takkan padam. UMNO, Parti Keramat Orang Melayu. Jadi ingatkan guys ni. Saya rasa ingatkan. Supaya orang Melayu jangan lupa. Kita jangan syok sangat. Kerajaan ni rapuh. Kerajaan ni sementara je. Kena ada mandat baru. Selesai COVID, ada vaksin, kita dapatkan mandat baru. Pastikan kuasa politik Melayu kita terjemahkan betul-betul. Termasuk Bumiputera Sabah dan Sarawak. Ingat tu. Bumiputera Sabah dan Sarawak, jangan alpa, jangan lupa. Hilang nanti tanah nenek moyang kita ni. Malaya Union, Datuk hanya apa? Ya. Oi, Melayu berkorban untuk tanah air teruk. Teruk Melayu berkorban. Saya boleh kongsi satu je lah. Satu benda yang saya boleh kongsi lah. Kalau cakap pasal pengorbanan orang Melayu. Saya ada buat dokumentari. Saya ni producer. Saya buat dokumentari. Helikopter Hero. Siapa yang pernah tengok Helikopter Hero, tayang dekat National Geographic. Saya producer dia. Dah meninggal lah. Partner saya, arwah, Abang Reza. Producer satu lagi, sahabat saya juga, Abang Zaidlan, dah meninggal juga. Tinggal saya dengan Zaini lah sekarang ni. Saya memang minat producer cerita pasal perang ni. So saya buat satu dokumentari pasal Helikopter Nuri. Helikopter Nuri tu kan. So masa buat dokumentari itulah baru kita orang tahu Helikopter Nuri ni dibeli 30 biji. 30 buah helikopter Nuri ni dibeli oleh kerajaan Malaysia waktu itu. Yang mana Tun Razak Perdana Menteri, Tun Hussein On sebagai Menteri Pertahanan. Yang mana kita tak ada duit. Malaysia tidak ada duit. Baru mereka, lepas mereka tu, baru lagi lah. Kita tak ada duit untuk kita beli helikopter Nuri ni. Kenapa kita nak beli helikopter Nuri ni? Sebab kita nak cepat hapuskan komunis. Sebab dulu, bila komunis ni, dulu kan kita kan, komunis kan tak habis-habis nak ambil negara ni. Sekarang pun dia nak ambil alih negara dia juga. Tapi menggunakan ideologi. So dulu perang. So bila askar kita nak pergi ke tempat komunis tu, mengambil masa sebulan ke 2 bulan. Sebab melalui jalan, naik turun, sungai apa semua, betul? Jadi, Tun Hussein pada itu sebagai Menteri Pertahanan mensarankan agar membeli helikopter Nuri. Sebab masa tu helikopter Nuri ni paling canggih. US. Dan US pula masa tu dia memang tengah perang dengan komunis. Jadi Malaysia berminat untuk membeli helikopter Nuri daripada Amerika. Tapi kita tak ada duit. So apa kita buat?
kita buat perjanjian dengan Amerika yang mana pembayaran menggunakan minyak kelapa sawit. Sebab itu kalau korang pernah dengar ladang kelapa sawit Lyndon Johnson, itulah dia yang mana orang Melayu ni berpeluh, berkeringat, berkeringat ni untuk perjuangan ni. Jadi itulah kita barter trade. Kita ambil helikopter Nuri dengan kepakaran yang ada dan kita hantar minyak sawit ke Amerika Syarikat. Tak tahu lah berapa lama, saya tak ingat lah. Tapi ini pengorbanan dan perjuangan orang Melayu. Begitu juga dengan kaum India. Mereka juga ada perjuangan. Kaum India pada waktu lalu British letakkan di estate-estate. Bila kita merdeka pun, kaum-kaum India ini yang telah mendapat kewarganegaraan, ni, getah ni apa semua ni, berjuang ni untuk ekonomi negara. Begitu juga dengan kaum Cina. Kita tak nafikan. Mereka di bandar, mereka menguasai perniagaan. Sebab itu kalau cakap pasal negara ni, memang kita bangunkan bersama. Memang orang Melayu, Cina, India, termasuk Sabah dan Sarawak, Bugis, Kedasan dan sebagainya. Tetapi realnya, soulnya adalah orang Melayu dan juga Bumiputera Sabah dan Sarawak. Sebab itu, apa saja pun jadi, saya minta masyarakat Cina, masyarakat India, jangan terpengaruh dengan propaganda resis parti DAP ni. Orang Melayu ni dah cukup baik dah, kan? Begitu juga dengan hari ni dengan warga asing. Dah baik dah orang Melayu ni dengan warga asing. Tapi sampai satu masa, bila melibatkan isu keselamatan, isu kesihatan, enough is enough. Jadi memang dahsyatlah pengorbanan nenek moyang kita. Banyak. Saya suka cerita-cerita sejarah, kan? Macam cerita pasal orang asli kejap. Saya ada satu dokumentari. Tapi masa tu dah tukar kerajaan, kan? So saya tak sempat buat lah. Tapi saya tunjuk. Kejap saya cari. Kejap saya cari. Okey ni. Ni pun saya buat. Alamak, nampak? Ni saya buat saya producer dia. Okey. Ini pasal orang asli. Ramai orang tak tahu. Macam mana tertubuhnya Senior Perak. Okey, untuk makluman semua, dalam polis ada satu tim, platoon dipanggil Senior Perak. Senior Perak ni polis orang asli. So macam mana tertubuhnya Senior Perak ni? Kita orang dah buat research lah. Saya pergi UK 3 minggu masa tu. Pergi UK buat research, cari evidence, cari fakta. So memang dah proses buat lah. Tapi dah tukar kerajaan ni tu hari, tu pending lah, kan? Sebab ni ada projek dengan Finas. So pending lah. Jadi sekarang pun saya tak follow up lagi. Tapi ni kisah benar. Kisah bagaimana tertubuhnya Senior Perak tu. Ni kisah dia apabila satu kampung orang asli dekat Tapah, yang mana komunis ni datang, dia bunuh habis semua orang asli tu. Jadi mana-mana yang orang asli yang keluar pergi hutan, pergi cari akar-akar kayu dia semua, bila dia balik, dia tengok anak bini dia semua mati kena bunuh. So dia orang ni jalan kaki daripada Tapah tu, jalan kaki pergi ke Gombak, pergi ke satu kamp tentera British masa tu, minta dengan British dia nak senjata. British tanya kenapa, dia nak lawan dengan komunis, dia nak bunuh komunis. Jadi British cakap, you bawa 10 orang, kita akan train you untuk lawan dengan komunis. Itulah bermulanya kisah Senior Perak. So memang saya buat dokumentari ni. Saya ni memang minat. Banyak orang tak tahu saya minat dokumentari. Saya suka cerita-cerita perang, suka cerita-cerita patriotik, suka cerita-cerita tentang bagaimana kita mempertahankan tanah air ni. Guys, jujur cakap kita punya cerita kat Malaysia ni superb. Kalau cerita pasal perang ni, ya Allah, korang mesti kagum je. Tu, Bukit Kepong yang kita tengok tu pun korang dah kagum. Kau bayangkan, bukan kata kat Bukit Kepong je, dekat Johor tu macam-macam kes peperangan yang berlaku.
Sarawak dengan cerita pasal Ranger Sarawak ni banyak. Aku minat cerita-cerita perang ni. Cuma itulah, benda ni kos pun besar. Sebab tu kena ada sponsor. Kos besar. Sebab lagi tu cerita dokumentari ni orang tak nak tengok. Itu masalah tu. Masalah orang Melayu ni kan. Dia tak nak tengok cerita-cerita perkesahan sejarah, perkesahan cerita-cerita benar ni. Dia tak nak tengok. Dia tak nak buang masa. Jadi inilah perkara yang aku nak buat, insyaAllah. Ada rezeki esok aku akan buat. Memang kepala otak aku ni nak banyakkan cerita-cerita patriotik. Sebab nak tanam semangat ni, sayang dan cintanya kepada negara Malaysia ni. Sebab ini yang kita kosong. Rakyat Malaysia ini banyak kosong kat sini. Sayang dan cinta kan tanah air kita ni. So aku rasa setakat tu je. Apapun, terima kasih sudi tengok live aku. Dan sekali lagi aku nak nasihatkan kepada Long Tiger. Orang dah tahu identiti kau. Stop berkelakuan seperti Samseng. Tak payah muncul cerita nak kutip-kutip orang. Cukup Long Tiger. Masa engkau dah tamat dah. Engkau sendiri yang cari penyakit. Engkau sendiri yang nak popular. Tak ada orang suruh kau popular. Engkau sendiri yang kejar publicity. So bila hari ni berhadapan dengan rakyat, kau menipu, kau tak bercakap jujur, rakyat marah dan rakyat tak suka dengan kau. Apatah lagi engkau bukan Melayu. Jadi berhenti bercakap soal Melayu. Aku sendiri pun tak nak dengar kau cakap soal Melayu. Jadi guys, please, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Bangkit Melayu. Ini tanah air kita. Bangkit, buktikan kepada nenek moyang kita. Kita ni cucu yang akan meneruskan legasi dia. Jaga tanah air ni. Majukan orang Melayu untuk generasi seterusnya. Okay guys? Assalamualaikum.